sakit macam ni baru kita rasa ya Allah menyesalnya banyaknya dosa aku, patutlah Allah ambil mata aku, patutlah begini sebab Allah tak nak aku buat dosa lagi dengan suami aku. Lawan-lawan cakap, bangun pagi-pagi kadang-kadang monyok, kadang-kadang tidur malam tu tak minta maaf. Jadi hargai pasangan kita. Kita tak tahu masa bila Allah ambil kita dulu atau Allah ambil dia dulu, atau waktu bila yang sebenarnya Allah akan tunjukkan suami kita sayang kita atau isteri kita sayang kita. Itu dia para penonton. Ujian saya hari ini adalah bagaimana untuk saya mengendalikan slot ini. Jadi insyaAllah kita dalam slot Al-Qawam dan inspirasi kuat pasti mampu. Kalau seperti mana yang telah para penonton lihat di skrin tadi, kita bawakan kepada anda secara langsung di studio TV Al-Hijrah, iaitu Puan Masita Muhammad Effendi, Ketua Pegawai Eksekutif NM Econ di sebelah kiri saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan di sebelahnya iaitu suaminya yang juga merupakan pengarah urusan NM Econ, iaitu Nik Nazri Abidin. Assalamualaikum, selamat datang. Dan kita masih lagi setia bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof yang juga merupakan pengarah urusan Murtaza Dakwah Center. Jadi sedikit sinopsis kepada para penonton. Pada 21 Mac lalu, bukan lama, kira tahun ni juga, kenderaan yang dinaiki oleh Puan Masyi bersama 4 kaki tangan itu dirempuh lori 15 tan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus arah selatan. Jadi Puan Masyi, mungkin ramai yang dah tahu, mungkin ramai yang belum tahu, tapi ada juga yang nak tahu keadaan sebenar. Saya ringkas, kongsikan bersama dengan kami apa yang berlaku, sikit je ringkas, dan bagaimana keadaan terkini. Alhamdulillah 21 Mac tu kami sebenarnya ke College Community Sabak Bernam. Jemputan untuk berkongsi dengan pelajar latihan industri untuk onboarding ke industri lah. On the way balik daripada Sabak Bernam menghala ke Johor Bahru, Allah takdirkan kami kemalangan di Air Keruh Melaka kilometer 193. Waktu tu sebenarnya kereta hilang kawalan dan merempuh lori. Kami yang rempuh lori, kami yang terhempas ke kiri lori, menyebabkan bahagian kiri kenderaan remuk lah. Jadi 2 orang cedera parah, 2 orang lagi alhamdulillah Allah lindung, dan seorang yang mana di hadapan saya itu staf saya, Allahyarham Kuzaimi Izzaudin, meninggal dunia. Allahuakbar. Alhamdulillah. Apapun semuanya kita kembalikan kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau kita tengok ujian ini, ujian dalam kehidupan ini pelbagai. Pelbagai, ada orang uji begini, ada orang uji begini. Tapi kalau barangkali lah kalau kita yang berada di kasut Puan Masyi ini mungkin berbeza penerimaan kita. Dan saya sebenarnya sebagai seorang isteri cukup terkesan bila mana Masyi berkongsi. Masyi lah lebih mesra sikit. Masyi berkongsi yang paling dirindui ialah wajah suami. Betul. Menjalankan tanggungjawab. Barangkali kita ni sebagai isteri Masyi rasa macam, ya Allah, apalah aku dah buat ni kan. Rasa tak sempurna kali ni, bila dah tak ada baru rasa nak buat. Betul. Jadi muhasabah untuk saya dan juga semua. Bagaimana untuk kita memaksimumkan masa yang ada sebelum Allah, barangkali Allah ambil masa itu. Betul. Silakan. Betul, antara perkara yang paling saya rindu sejak dah Allah rezekikan menjadi orang kurang upaya ataupun kelainan upaya, jadi orang buta ni, saya sangat rindu muka suami lah. Biasanya pagi-pagi kan kita pagi-pagi bangun, kita boleh tengok muka husband, kita gurau dengan dia. Sekarang setiap pagi saya mencari-cari, tapi alhamdulillah husband dia faham. Jadi setiap pagi dia akan greeting kita dulu. Jadi kita rasa Masya Allah, kalaulah aku tahu aku akan buta macam ni, sebelum buta dulu puas-puas kita telik muka dia, macam tu. Tapi kita tak tahu kan. Tapi kita tak tahu. Allah rezekikan begini, mesti ada benda yang lebih baik Allah letak kat depan dia, insyaAllah. Saat pertama kali saya mengetahui kisah Masyi ini, saya meletakkan diri saya di tempat Masyi. Saya dah ada anak-anak kan. Saya fikir bagaimana saya nak lihat wajah anak-anak besar nanti macam mana. Dan begitulah juga saya rasa Masyi bila pegang, oh ini wajah suami, memikirkan wajah ibu, ayah, orang sekeliling dan sebagainya. Jadi kita nak tanya kepada suami Masyi, daripada Tuan Nik Nazri. Karakter ataupun mungkin berbeza daripada orang yang celik penglihatan, Allah kurniakan tak nampak. Jadi fizikal mungkin ada berbeza, ataupun karakter masih sama ke, ataupun tetap Masyi yang dulu juga? Alhamdulillah tak ada sedikit pun pengurangan kat situ, masih lagi sama. Malah apa yang berlaku ni
membuatkan rumah tangga kita lagi happening. Kita selalu berketawa-ketawa, selalu bergurau-gurau. Saya selalu gurau dengan dia, matikan lampu nak tidur dah ni. Tak ada pengurangan kat situ lah. Kalau dia sendiri memang masih yang sama. Alhamdulillah masih yang sama dan lagi lebih lah. Saya percaya sebenarnya kekuatan orang sekeliling. Barangkali kalau seperti masih hilang, rasa macam hilang hidup ini. Telah Allah dah ambil. Tetapi barangkali ada sesuatu yang menguatkan antara suami dan isteri bahawa ujian ini Allah berikan untuk kita teruskan kehidupan. Jadi apa yang menguatkan Tuan untuk sama-sama menguatkan Masyi? Saya tak ada jawapan situ sebenarnya. Cuma saya sentiasa bagi semangat dekat dia dan saya anggap dia tak sakit. Okey. Saya tak anggap dia buta, saya buat macam biasa. Sebab saya lagi sedih nampak dia dalam keadaan bahasa mula-mula saya dapat tengok dia di bahagian kecemasan yang berlumah darah berbanding saya dapat tahu dia buta. So maknanya kat situ ada kita, alhamdulillah Allah terbitkan rasa syukur dalam keadaan gini daripada begitu. Betul. Allahu Akbar. Allah masih lagi bagi saya bersama dengan dia. Syukur Allah masih lagi ada Masyi walaupun begini. Betul. Tetapi Allah masih lagi izinkan untuk bersama. Allah Akbar. Jadi Ustaz, melihat kepada pasangan ini, pastinya Ustaz seperti flashback. Ustaz juga pernah melalui satu kemalangan ngeri juga kalau tak salah saya ingat saya Ustaz dengan abang Ustaz, dan Ustaz melalui hampir sama keadaannya, masuk plate, dan juga sebenarnya parut Ustaz pun hampir sama dengan parut Masyi. Jadi Ustaz, melihat pasangan hari ini begitu memberi inspirasi, begitu saat, begitu setia, begitu jugalah seperti mana isteri Ustaz setia bersama dengan Ustaz sehingga ke hari ini. Jadi apa yang dapat kita kongsikan bersama dengan para penonton, kisah kesetiaan pasangan susah bersama, dan inilah juga yang dicontohkan kepada kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Kak Amy dan yang saya hormatilah dua kekanda saya, subhanallah, yang saya kagum. Yang pertamanya of course kisah Masyi. Saya juga mengalami sama, pernah pecah kepalanya dan 2 bulan kadar penglihatan saya tak mampu melihat. Maka saya termuhasabah satu benda. Allah memberikan ujian. Yang pertama saya sangat kagumlah dengan kanda saya ni, subhanallah, Nik Nazri. Apa yang kita tengok, apa yang kita nampak, kita rasa berat pada kita. Kita merasakan Allah mencabut sesuatu pada Masyi. Tetapi pada diri Nik Nazri, Allah memberikan sesuatu dengan sebab ujian. Begitu jugalah ketika mana Allah memberikan ujian kepada Rasulullah. Di saat Allah memberikan ujian pada orang sekeliling itu, nampak Nabi kehilangan Khadijah, Nabi kehilangan Abu Talib, Nabi kehilangan sokongan daripada orang-orang di Mekah. Tetapi hakikatnya di situ Allah memberikan satu bentuk peristiwa hijrah yang memungkinkan dan menjadikan itulah kegemilangan Islam itu bermula di bumi Madinah Al-Munawwarah atau dikenali sebagai Yathrib ataupun kota Taibah ketika itu. Maka tuan-tuan, dalam kehidupan kita hari ini adalah pembicaraan tentang Allah memberikan ujian kepada semua. Saya pun waktu accident tu kaki patah 2 ni, hancur kaki. Tangan patah, kepala waktu tu, lepas tu otak jadi orang tak apa nak jadi miring. Saya rasa RAM tu daripada kalau kata 2 gig tu dia tinggal 512. Dia jadi hang sat. Bila kita cakap dengan orang, kita akan ulang tertanya dia banyak kali benda yang sama. Dan saya rasa mungkin Masyi pada proses awal sebulan 2 ini dia akan melalui benda yang sama kadang-kadang. Dan orang yang paling kena sabar ni lah suaminya. Maka saya tidak pelik satu benda yang Allah bagi, satu kasih sayang yang luar biasa pada mereka ini. Benda yang paling dirindui nak tengok muka suaminya. Maka kita doakan, mudah-mudahan kalau saya pun tak nampak waktu tu pergi cek dengan pakar mata. Doktor kata harap saraf yang ada pada bahagian mata dia pulih. Pun minta benar, apalah kalau dengan kebaikan yang boleh kita buat, bagi tengok balik lah kan. Mudah-mudahan tidak ada yang mustahil pada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan benda yang sama pada Masyi. Kalau tidak diberikan pun, moga Allah memberikan satu insting yang baik pada beliau. Sen yang mungkin tak dapat pada orang yang melihat macam kita. Saya malam baru saya tengok kisah Masyi.
Duk orang menangis kata tu, macam ayam sungguh. Kan? Sebab saya membayangkan, oh inilah keadaan dia. Mungkin ni bersih yang Allah bagi pada saya. Allah bagi bersih pada dia dengan bersih yang berbeza. Ala kulli hal, tuan-tuan. Jadi saya kata tadi, pada kita rasa satu kehilangan. Pada mereka, Allah memberi satu kecukupan yang kita takkan rasa duduk pada tempat dia. We are not in same shoes, but tuan-tuan ambillah iktibar. Kalau tuan-tuan rasa isteri tuan-tuan banyak berleter, peluklah dia. Leteran itu tuan-tuan rindukan saat mana mungkin Allah cabut nikmat dia bercakap. Kalau tuan-tuan merasakan suami tuan-tuan annoying, perangai dia londeh, keng buh merata, kan, stokin tak bubuh dalam raga, kan, basuh pinggan haram malas nak mampui. Tuan-tuan akan rindukan dia saat Allah cabut mungkin salah satu nikmat yang tuan-tuan leterkan hari ini. Maka tuan-tuan hargai pasangan tuan-tuan, bukan dalam filem drama Melayu anak papa mega holding yang tuan-tuan indah-indah dalam kehidupan. Dan tak perlu pakaikan pakaian rumah tangga kita dengan pakaian orang. Hari ini kita suka tengok drama tu, maka kita nak fitkan benda yang sama dalam rumah tangga. Itu yang merosakkan rumah tangga. La in syakartum la azidannakum, syukur apa adanya pada pasangan, huduh hak dia, tuan-tuan, itulah pasangan kita. Baik pada itulah pasangan kita. Tak perlu mendambakan kiriman syurga sangat, tuan-tuan. Apa kata kita bina syurga sama-sama dengan pasangan, insya-Allah. Segala bentuk benda yang Allah bagi ujian membuatkan bila tengok ni kita rasa balik saya nak peluk bini saya, kan, tapi dia bini duduk kat kedah jenuh, kan. Maka usahakan yang terbaik dalam kehidupan ini. Episod berbeza-beza, objektif yang sama. Kalaulah Nik Nazri dan Masyi boleh membina syurga mereka di dunia hari ini dengan kebahagiaan dalam kekurangan, tuan-tuan, malulah tuan-tuan dan saya yang ada kecukupan, mata yang masih nampak, tangan dan kaki yang masih berjalan, kehidupan yang sama, norma yang biasa, tetapi kita masih mendambakan benda yang kita tak miliki, dan kita seolah-olah duduk dalam fantasi yang mengharapkan fata morgana yang tak boleh kita miliki. Manfaatkan apa adanya hari ini, insya-Allah tuan-tuan akan rasa tenang dan bahagia, mudah-mudahan, insya-Allah. Macam mana ni Ustaz, tu lelaki kat Kelantan nak kena pergi Kelantan. Allah. Jadi ketika mana saya mula mengetahui bahawa saya akan bersama dengan Masyi pada hari ini, saya mencari satu buku yang memang saya simpan selama ini, menghibur duka mereka yang buta. Daripada Zamakhsyari, Masyi dan juga para penonton, semoga Allah menambahkan kecelikanmu pada kepercayaan dan agamamu, mencerahkan petunjuk keimanan dan keyakinanmu. Semoga dia mengisi pelusuk hatimu dengan cahaya yang cemerlang dan nuranimu dengan kebenaran yang jelas terzahirkan. Semoga Allah menjadikanmu tergolong mereka yang mampu menyaksikan perkara yang lebih halus daripada bintang As-Suha dengan mata hati dan akal. Semoga Allah menggantikan cahaya daripada matamu yang telah kelam dan cerapan penglihatanmu yang tidak ternafikan dengan matahari yang mampu menembus apa yang tidak mampu dilihat oleh mata sesiapa pun dan tidak mampu tercapai oleh penglihatan sesiapa pun. Masyi, semoga Allah mengilhamkan kesabaran buatmu atas musibah kelamnya yang hitam itu, yakni anak matamu. Semoga Allah mengurniakan kesyukuran atas nyalanya mata hati. Sesungguhnya sesiapa yang Allah telah janjikan dua perkara, lalu dia mendapatkan pula bahagiannya yang lebih besar manfaatnya, yang lebih menyenangkannya, yang lebih mahal dan bernilai, yang paling bernyala baranya, yang paling lunak alirannya, sudah tentulah sewajarnya dia bersyukur atas bahagiannya itu dan dia bersujud pada Allah yang mengurnia nikmat itu, celik mata hati, dan memadailah bagi seorang hamba bahawa Allah mengurniakan sesuatu yang dibanggakan dan mencukupkan dengan kurnia yang disimpankan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melihat kepada ujian yang diberikan oleh Masyi dengan berlapang dada, kadang-kadang kita tengok, betul ke Masyi, macam mana Masyi boleh jadi positif macam ni? Sebenarnya ataupun Masyi telah melalui satu fasa yang tidak, ataupun macam mana? Ataupun untuk menjadi Masyi pada hari ini melalui satu fasa yang semua orang tak tahu dan barangkali berperang dengan keadaan sendiri. Jadi kalau dapat Masyi kongsikan bagaimana boleh menjadi seperti pada hari ini? Saya selalu cakap dengan suami, kadang-kadang dengan kawan-kawan saya cakap tak mudah menjadi seorang Masyi sebab saya adalah seorang yang sangat kasar, tak ramai kawan, tak ramai orang suka kawan dengan saya. Dan saya adalah seorang yang lantang, sangat lantang. Dan asbab daripada perangai saya yang telah tertulis yang mana saya pilih untuk jadi seperti itu sebelum ini, saya belajar banyak perkara dan saya lalu banyak perkara, alhamdulillah.
Dan paling besar sekali berlaku adalah kemalangan yang baru-baru ini merampas ataupun meragut penglihatan saya. Tapi benda ni mendatangkan, apa orang kata, satu perkara yang selama ni saya tak dapat, iaitu inner peace, ketenangan yang saya rasa, saya tak tahu macam nak cakap, Ustazah. Saya rasa macam, Masya Allah, lepas betul ni jadi lagi happy, lagi tenang, lagi rasa macam tak ada apa-apa masalah dunia pun sebenarnya yang besar yang kita tak boleh lalu. Dia macam tu. Nak kata memang sebelum ni macam ni ke? Ada sikit, tapi rasa selepas kemalangan tu, selepas buta ni dia jadi lagi besar, lagi best. Macam tu. Ada tak Masih rasa macam, ya Allah, kenapa Allah ambil mata aku? Kenapa aku masih belum lagi nak melihat puas untuk kalau kata langsung tak ada persoalan seperti itu, ada. Malah saya kita pernah ada having conversation dengan husband, and husband banyak bagi sudut pandangan yang berbeza lah. Dan beliau sangat menekankan ataupun mengingatkan saya tentang setiap apa yang berlaku, kat depan tu mesti ada hadiah best Allah nak bagi. So kita macam every single time kita ada challenge dan sebagainya, kita look forward kepada hikmah ataupun menyantuni, kita banyak menyantuni hikmah yang Allah nak bagi selepas apa sahaja yang Allah test dekat kita. Macam tu. Dan pastinya di sisi Masyi, antara kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pastinya suami Masya Allah, ini adalah antara juga rezeki yang Allah berikan kepada Masyi. Dan insan yang paling bermainkan peranan pastinya orang sekeliling kita dan ada di sebelah Masyi. Jadi masa mula-mula tahu Masyi memang tak nampak. Koklah ada harapan doktor kata, oh ini mungkin tak nampak, macam ustaz mungkin tak nampak, sekejap akan nampak. Ini memang tak nampak. Tak akan nampak. Jadi bagaimana penerimaan itu? Ya Allah, aku ada isteri yang memang tak akan nampak sampai bila-bila. Aku kahwin dia celik, tapi lepas kahwin dia tak nampak. Jadi bagaimana menerima ujian itu? Dan insya-Allah berjanji sebagaimana aku terima dia, aku akan terima dia seadanya. Sebenarnya untuk bahagian untuk dia tak nampak tu saya dapat tahu daripada malam sebelum operation tu lagi. Maksudnya masa dia accident tu dekat ICU tu lagi, dekat bahagian kecemasan, saya dah dapat tahu yang dia tak boleh nampak. Sebab doktor bagi pesan yang sangat rendah, 15% sahaja. Cuma saya bersyukur pada Allah sebab Allah bagi ketenangan dekat saya, bagi kekuatan dekat saya, dan saya tak sedih bab tu. Cuma saya selalu berdoa, percepatkanlah operation tu dan sembuhkan isteri aku. Sebab saya tak sanggup tengok dia berlumah darah macam tu. Cuma masa saya datang tu Allah doktor dah bersihkan darahnya. Cuma saya nampak parut dekat bahagian dahi tu terkopak dan saya nampak tengkorak dia berserta dengan sepihan dekat bahagian kepala, dekat bahagian kening. Jadi yang tu saya lagi sedih berbanding saya dapat tahu yang dia tak nampak. Allahu Akbar. Dan Ustaz, pastinya bila dengar cerita daripada dua-dua, saya percaya ada satu kunci yang Allah bagi, iaitu tenang. Dan bagaimana untuk kita mendapatkan ketenangan itu. Dan Ustaz juga bukan mudah nak tenang bila mana Ustaz accident tu dan Ustaz selamat, tetapi barangkali ada yang pergi. Jadi Ustaz, tenang itu dalam ujian untuk kita kuat dan kita mampu. Tapi Ustaz, jawapannya kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Para penonton, sentiasa kita ingat, auzubillah minasyaitanirrajim, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan mengingati Allah, kita akan mendapat, hati kita akan menjadi tenang. Dan Ustaz, ujian ni, ujian bukan sikit-sikit punya ujian ni. Ini ujian berat ni. Yang mana kita duk expect perkahwinan, plan perkahwinan kita macam ni. Kita nak pergi macam ni, kita nak pergi situ, lepas pergi umrah kita nak pergi overseas, nanti ada anak-anak membesar, rumah nak buat macam ni, dekor macam ni. Tapi ada ujian dan dihadapi dengan tenang oleh pasangan ini, Ustaz. Jadi macam mana kita nak dapat tenang yang sebegitu, Ustaz? Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Nabi kata al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya. Hadis ni hadis yang paling pendek dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dibuat oleh Syekh Abu Ali Al-Banjar An-Nadwi. Yang kata Nabi, orang yang mampu beribadah, sabar itu ibadah, redha itu ibadah. Di saat Allah datangkan al-harji, ma ma'al harji al-khatul salasan, diberikan dengan ujian kesakitan, ujian kesibukan, ujian keseronokan, tapi boleh duk kekal maintain ni. Orang panggil stay soleh lah. Kan? Orang waktu ni selalunya
perangai jadi tak senonoh kan. Mungkin semakin jauh dia dengan Allah, menyalahkan takdir, awak aku kena kan, banyak persoalan yang mungkin akan timbul, tetapi mereka menjadikan ruangan ini sebagai ruangan yang semakin dekat pula dengan Allah kan. Lepas tu kata dengan cara Allah pada orang merasakan itu adalah satu pengambilan ataupun satu kekurangan pada mereka, tetapi pada sudut orang-orang yang baik ini mereka menjadikan itulah ruangan me time mereka dengan Allah dan me time mereka bersama. Kalau dulu mungkinlah saya rasa pada saya ketika mana diuji dengan kemalangan yang saya rasa sama 15 tan lorinya, pecah kepalanya, patah kaki, patah riuk ni kaki ni, tangan pun patah. Dan ketika itulah saya rasa waktu yang paling banyak boleh baca Quran. Kan? Kalau nak banding waktu lain duk buat sibuk macam anak Papa Mega Holding boleh. Kan? Sibuk tahu datang apa buat pun saya tak tahu. Kan? Saya rasa itulah waktu yang paling banyak saya dengan isteri. Sampai isteri kata abang, saya rasa waktu yang paling seronok bang waktu accident. Dia kata lawak dengan dia kata kalau waktu lain ni kerja pi merata kan, pi merata kuliah dan sebagainya. Dia kata waktu kemalangan tu dia kata hari-hari boleh duk tengok muka, hari-hari boleh duk bersembang. Betul kita pick up betul lah katakan itulah ruangan yang Allah memaksa kita dengan cara yang kita tak mau pun. Saya yakin saya pun tak pernah doa, ya Allah bagilah aku accident, bagi pecah kepala. Gila kata-kata wayar putih kalau kau tak minum pi ketum mesti pi kuda punya lah. Kan? Masih pun tak minta macam tu. Tetapi tengok Allah menyusun 2 bulan ini adalah 2 bulan yang paling banyak masa dia dengan suami. Walaupun mereka masih ada bisnes yang mereka perlu kendalikan, tapi tiba-tiba saya yakin bisnes itu hari ini Allah tiba-tiba memaksa jadi autopilot sekejap. Kan? Dan ruangan masa itulah yang diberikan ketenangan yang tak boleh beli. Saya kata duit tak boleh beli. 10 orang paling kaya di dunia hari ini, saya sebut ada 7 bercerai. Menunjukkan duit tidak boleh membeli kebahagiaan. Bill Gates takkan cerai dengan Melinda kalaulah duit itu boleh beli. Kan? Elon Musk takkan cerai dengan bini dia. Jeff Bezos, pengasas Amazon, takkan cerai dengan bini dia sampai itu dipanggil penceraian yang paling tinggi nilai penceraiannya. Sebab apa? Harta pencariannya tu tuan-tuan bukan takkan nak beli peluk dakap. Nenek peluk dakap pun tuan-tuan boleh beli. Berapa puluh bilion. Kos penceraian tu menelan belanja berbilion-bilion untuk mereka nak split kekayaan masing-masing. Maka tuan-tuan bila sebut tentang bicara tentang tenang, ia adalah benda subjektif. Tuan-tuan lah yang memposisikan di mana ketenangan tersebut. Ada orang ketika mana baru ni saya kuliah beberapa 2018 2017 saya kuliah di masjid di Kuala Terengganu. Habis je kuliah, depa ni kahwin dah lama kat kami tapi tak ada anak. Berbelah-belah tahun kahwin tak ada anak, stres dengan family, raja duk tanya bila nak boleh anak. Dia kata kami dah ikhtiar IVF dah buat 4-5 kali. Perubatan moden tradisional tongkat motor pun dah telan, dah tak ada rezeki dia kata. Sampailah peringkat dia kata, ustaz sekarang me time kami bila tak ada anak, setiap tahun kami pergi buat umrah. Duit kami buat apa? Fokus dengan ibadah. Tak ada plan nak buat rumah ke anak, nak fikir sekolah, tuition anak. Hari-hari sembahyang jemaah 5 waktu kat masjid. Yang saya rasa kita yang ada anak-anak tak mampu buat macam mereka buat. Maka itulah aturan Allah. Ketika tuan-tuan tak boleh mengubah takdir, maka ubahlah cara memandang sesuatu takdir. Allah dah takdirkan. Mata tak nampak. Maka tuan-tuan nak mendambakan nampak juga, maka tuan-tuan akan tekanan. Tetapi pilihlah laluan yang tak boleh ubah takdir, maka ubah cara memandang sesuatu takdir. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kita yang Allah memaksa ibadah dan pahala. Mungkin nanti tuan-tuan kita semua ni, tuan-tuan yang menonton, tuan-tuan duduk dengan saya dalam studio hari ni, kita akan lama kena hisap dengan sebab mata, duduk tengok benda-benda tak sedonoh. Kan? Tengok pusat orang tu, tengok orang ni, tengok sebagainya. Tetapi ada manusia yang hisap dia hanya dalam tempoh beberapa tahun sebab ada mata je. Dan dah dalam 2 bulan ini Puan Masyi dalam keadaan tidak ada hisap dalam soal mata. Kan? Melainkan dengan redha itu setiap saat diberikan pahala sebabkan redha di atas kehilangan kekurangan mata tadi. Saya tak suruh tuan-tuan minta diberikan nikmat mata tersebut, tetapi saat mana kita salinglah memuhasabah, pasti akan ada yang disebut al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua benda ni akan jadi perbicaraan di hadapan Allah. Maka nikmatilah sebaik mungkin segala nikmat yang Allah pinjamkan seketika ini. Kan? Kalau bukan di dunia, pasti akan diambil ketika nanti ketika mana meninggal dunia. Moga-moga Allah memberikan kebaikan.
Masya-Allah Ustaz. Ustaz sangat padu melihat masalah itu daripada perspektif yang berbeza. Maknanya bukan masalah itu menyebabkan kita rasa kita tak boleh nak teruskan kehidupan. Teruskan kehidupan dengan kita ubah masalah itu, bukan kita ubah masalah itu, kita cari bagaimana menyelesaikan masalah itu. Mungkin kita tak boleh nak ubah takdir, tapi bagaimana untuk kita menyantuni takdir tersebut. Jadi Masih sebenarnya bila Masih bercerita karakter tu sebenarnya sama. Imi pun jenis kasar, jenis gedebek gitu kan. Dengan suami lagi macam alah bateran je kan. Tapi bila dah jadi macam ni, rasa macam satu benda yang boleh kita belajar adalah bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur ni bukan saja waktu kita tak ada. Waktu kita ada pun kita kena bersyukur. Betul. Waktu kita dah tak ada lagi kita kena bersyukur. Betul. Jadi Masih, apa perancangan Masih selepas ini? Saya kira Masih seperti mana kata Ustaz tadi, tidak menyalahkan takdir tapi meneruskan dengan takdir yang telah tertulis, dan semoga kita nak jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Betul. Dalam apa jua cara. Betul. Jadi apa perancangan Masya? InsyaAllah, biiznillah, jika Allah izinkan, insyaAllah saya akan teruskan dengan apa yang saya telah perjuangkan selama ini. Membangunkan anak-anak muda yang mana kami bercita-cita besar, membangunkan mereka yang berada dalam aliran TVET ataupun skill, untuk menjadi business owner, untuk menjadi apa orang kata, merasai pengalaman bekerja direct. Dia ni kiasannya lah, bekerja direct dengan Allah. Bila kita berniaga ni, bos kita Allah, kita dah tak ada bos lain lagi dah. Dan nikmat bila bekerja direct dengan Allah ni, berkhidmat, memberi manfaat kepada orang lain tu, kita susah nak cerita dekat orang yang tidak berniaga. Jadi saya bercita-cita untuk membuka ruang dan peluang kepada mereka yang belajar dalam aliran TVET, untuk sama-sama bangunkan potensi diri, menjadi business owner, mencapai time freedom, money freedom dan freedom of choice, insya-Allah. Insya-Allah. Maknanya nak kena cari ni NM account kan. Okay. Jadi daripada Nik Nazri, kalau kita tengok peranan seorang suami secara realiti ni, kalau kita nak cerita teori ni memang senang tau, kena macam ni. Tapi ketika mana dah Masih macam ni, bertambah pula job scope-nya kan. Sebelum ni mungkin kita minta wife buat, ni kita yang kena buat. Jadi bagaimana Nazri membantu? Maknanya kalau tidak dulu, yang tolong ambil ni, yang tolong, macam Abang Edika tadi kan, 18 tahun bersama dengan isteri dia, daripada sejak isteri dia lumpuh tu sampai ke hari ini. Jadi bagaimana Nazri melihat ini kita perlu lakukan, sebagaimana aku menerima akadnya, maka aku harus selesaikan. Sebelum ni pun, sebelum berlaku kemalangan ni pun, memang banyak yang saya buat sendiri, sebab isteri saya dia berurusan, dia menguruskan tentang bahagian office, jadi dia banyak berurusan dengan orang sana melalui telefon, dan dia jenis orang yang sangat tak kedekut ilmu, berkongsi tentang apa yang orang bertanya tentang bisnes. Jadi memang kebanyakannya saya buat sendiri, macam saya nak makan ke, dan kadang tu kita akan bincang nak masak apa hari ni, kadang tu dia masak, kadang tu saya masak. Jadi tak rasa beban langsung dekat saya. Cuma tambah sedikit tentang pergerakan dia, sebab kaki dia belum boleh bergerak sendiri. Jadi untuk dia ke tandas, untuk dia naik ke bilik, untuk dia pergi keluar tamu, itu saja yang bertambah dalam kehidupan saya lah. Dan bagaimana Nik Nazri melihat ujian ini Allah sayang? Sayang kok mana? Apa yang dimaksudkan Allah sayang tu? Macam mana? Apa? Sayang ke macam ni? Apa yang dimaksudkan dengan Allah sayang dengan memberikan ujian ini kepada kami? Saya tak tahu macam mana nak cakap, tapi saya percaya dengan aturan Allah ni, yang Allah nak bagi something yang besar untuk kita dua orang. Untuk kita dan dengan tim kita yang dekat Johor Bahru itulah, dengan Animecon. Saya percaya dengan yang itu. InsyaAllah. Allahu Akbar. Kita doakan semoga sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Dan Ustaz, hari ini siapa pun di kalangan kita, kalau boleh kita minta semoga dipermudahkan segala urusan, segala ujian, dan kalau boleh kita nak sebesar mana pun ujian itu, percayalah Allah itu Maha Besar. Seteruk mana pun ujian kita yang Allah berikan kepada kita, percayalah Allah akan membantu kita untuk keluar daripada ujian itu dengan penuh ketakwaan, tapi adalah syarat-syarat dia. Jadi Ustaz, sebelum kita nak masuk ke seterusnya, apakah antara ciri-ciri yang perlu kita ada siap-siap dah lah ni? Maknanya kita kena ada bekalan untuk menghadapi ujian. Bukan ketika diuji itu baru macam Allah, pasal apa pula uji aku ni, adakah disebabkan oleh apa yang telah aku lakukan. Jadi bekalan menghadapi ujian Ustaz.
Baik, Al-Imam Al-Ghazali sebut dalam kitab Ihya Ulumuddin berkaitan apa benda yang perlu ada kepada seorang manusia, tak kiralah siapa pun kita, daripada kalangan pemimpin, rakyat, manusia, ustaz, tak kiralah siapa-siapa pun, apa pun pekerjaan kita, hatta kita ni penganggur seumur hidup sekalipun, memang ada sign kontrak sampai mati sekalipun, perlu ada benda, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama disebut manusia ini perlu kepada iman. Kerana imanlah hari ini manusia membesarkan Allah, mengesahkan Allah. Di saat seluruh manusia dalam alam ini menafikan untuk mengabdikan diri kepada Allah, Allah tak rugi apa-apa, yang rugi tetap kita. Maka sebab tu perlunya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, bekalan yang perlu ada kepada seorang manusia sebelum mati itu perlu adanya ilmu. Hari ini kalau kita tengok kenapa Puan Masyi, Tuan Nazri boleh bercakap tentang mereka memandang ujian yang Allah bagi itu sebagai satu nikmat yang menambah kebaikan kepada mereka. Mereka ada ilmu. Kerana sebelum ketika mereka sihat pun, mereka dah buat benda tu. Kan? Nazri dah melakukan penugasan yang dah begitu baik. Bayangkanlah kalau sebelum kahwin, cawan pun penyegan nak basuh. Ini perangai apa dia, kadang-kadang kan. Makan, kalau dah makan pun malas nak angkat pinggan. Apa dia lah mangkuk ayun sangat ni. Kan? Tapi benda tu dah dibuat sebelum tu. Itu namanya ilmu. Kan? Lepas tu kata ilmu rumah tangga ni tak perlu ada PhD pun. Tak perlu masuk universiti pun. Kalau kita tengok mak-mak ayah kita dulu, sekolah rendah pun tak habis. Tetapi ilmu parenting, ilmu rumah tangga itu mereka apply dalam kehidupan kita. Apa gunanya ada sijil yang tebal-tebal tapi dengan suami kita mendabik dada? Apa gunanya menjadi suami yang nampak hebat tetapi dengan isterinya kita berlebih kurang? Maka kehidupan ini bukan kita nak di-fake atau kita nak dipotretkan untuk orang nampak hebat, tetapi biarlah cukup pasangan kita kenal siapa kita. Kan? Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, selepas adanya ilmu maka wajiblah beramal di atas ilmu. Al-ilmu bila amal kasyar bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok yang tak berbuah, kan? Seperti kereta yang tak bersteering lah, ya. Dan yang keempat, setelah adanya amal, mudah-mudahan sampailah kepada martabat yang kita harapkan, yakni ikhlas. Nak ikhlas menerima segala bentuk ujian. Bukan senang ini. Sembang boleh, sembang gajah terbang ni mudah. Orang kata talk is cheap, kan? Bercakap itu free, bercakap itu mudah. Tetapi nak memikul ujian itu, nak menerima ujian sampai pada martabat redha dan sabar itu bukanlah mudah. Tetapi trust the process. InsyaAllah mudah-mudahan Allah memberikan nilai kesabaran itu lambat ataupun cepat. Dan saya yakin yang menonton ni macam-macam ujian lah. Kan? Isteri yang temu benda dia tengok nak beli. Kan? Pantang dia lebih pada budak 4 tahun. Rayau lah kereta berguling-guling kan. Tengok nak ada suami pula jenis perangai kerja kaki mengai sampai tak mau balik rumah. Kan? Macam-macam ujian ni bila sebut. Allah bagi satu basyiran kepada kita, kabar gembira dalam surah Al-Insyirah. 2 ayat yang tuan-tuan pegang sampai bila-bila. Dan ayat ini Allah memuji, Allah memujuk Nabi ketika mana diuji dengan kematian Siti Khadijah Abu Talib dan juga peristiwa di Taif. Allah kata fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bukanlah disebabkan nama saya Yusra saya nak mengajak tuan-tuan puji ayat ni, tidak. Tetapi saya bersyukur arwah mak saya menamakan saya dengan, dulu saya kecil-kecil saya fikir apa dah nama saya Yakub. Yusra, Yakub tu dah nama orang tua-tua. Kan? Betul, Yusra ni nama kebanyakannya berada pada orang perempuan. Kan? Keperempuanan sangat kata saya ni nak sebut orang payah, kan? Maka orang ini saya tahu kerana setiap daripada ujian Allah bagi itu, Allah nak menguatkan kita dengan pasti akan ada jalan pelepah. Kan? Dulu tak berkahwin duk fikir nak menikah, lepas menikah nak fikir ada anak. Allah bagi je ujian, lepas satu sedap-sedap dah ada 6 orang anak, latu-latu semua pula tu. Kan? Maka Allah bagi ujian lah, ni duk fikir bila nak boleh anak perempuan pula. Kan? Duk fikir macam-macam. Maka Allah akan bagi jalan pelepahnya, kalau bukan di dunia pasti di akhirat. Maka tuan-tuan jangan mencari benda yang tidak ada dan jangan mendambakan potret daripada kisah orang. Potretlah diri kita dan keluarga kita dengan cara kita, dengan warna kita, maka pasti kita akan rasa bahagia, insya-Allah. Masya-Allah. Potretlah diri kita, bukan melihat kepada potret orang. Dan Masyi, bagi menutup perbincangan kita, saya suka untuk membacakan satu sepotong hadis yang bermaksud diriwayatkan daripada Anas. Beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman, sekiranya aku menguji hamba-Ku dengan mengambil 2 cinta hatinya, yakni kedua belah matanya, lalu dia pun bersabar, dan aku akan gantikan kedua-duanya dengan syurga." Alhamdulillah. Yakni kedua matanya itu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Alhamdulillah. Jadi Masyi,
bagaimana Masih melihat benda ini, pujukan ini, bukan saya yang kata Masih. Ini adalah hadis qudsi, hadis riwayat Al-Bukhari. Pujukan ini membuatkan Masih akan memberi inspirasi bukan saja kepada diri Masih, tapi kepada mereka yang di luar sana yang diuji. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ketika video saya viral, Ustazah, saya tak sangka sebab video tu sebenarnya adalah comeback, macam video comeback dekat Facebook je. Tiba-tiba viral. Saya ada minta husband bacakan komen-komen. Dan salah satu komen tu telah pun menulis hadis ini. Dia jadi satu penguat pujukan yang paling kuat, yang paling saya rasa macam, ya Allah, kalau macam tu tak apa. Saya tak minta balik mata saya macam tu. Sebab ada je waktu-waktu yang kita rasa nak cari murabi, nak cari ustaz, asatizah dan sebagainya, nak minta tolong doakan. Sebab saya percaya pada harapan adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Dan saya masih ada saya masih ada orang kata letak harapan lagi. Ada rezeki, kalau Allah rezekikan, saya nak tengok balik sebab saya rindu husband saya. Tapi Allah pujuk saya bila ada orang komen macam tu. Orang komen, kalau kita buta, Allah butakan mata kita, kita sabar, Allah ganjarkan syurga. Dah tak ada apa-apa lagi dah saya nak minta. Alhamdulillah. Janji Allah. Betul. Dan saya suka nanti saya nak bagi dekat Masih buku menghibur duka mereka yang buta. Alhamdulillah. Terima Dan kasih. Ustaz bagi mengakhiri perbincangan kita berkenaan dengan kuat, kamu pasti mampu. Kalau dapat Ustaz ketuai doa untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan pasangan ini sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya doakan semua para penonton semua insya-Allah sentiasa dalam rahmat Allah Taala, dan moga doa itu berbalik kepada saya, berbalik kepada kita semua insya-Allah. Jadi siapa pun di kalangan kita, apa pun ujian kita, semoga kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang redha sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, redha atas ujiannya. Jadi silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعما كافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك Ya Allah Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, kedua ibu dan ayah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami, jiran tetangga kami, sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar. Ya Allah, Ya Latif, lembutkan hati kami. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan. Ya Allah, Ya Allah, tangan yang kami tadah pada pagi ini, tangan yang banyak buat dosa. Ya Allah, yang melakukan kemungkaran di atas muka bumi. Ya Allah, Ya Allah, Kau memberikan segala nikmat kepada kami. Daripada kalangan kami punya nikmat yang penuh dalam kehidupan. Ya Allah, dan ada sebahagian yang Kau cabut sedikitnya. Ya Allah, maka Ya Allah, dengan nikmat yang Kau pinjamkan kepada kami, Kau jadikanlah ia sebagai nilai ibadah yang memberikan kebaikan kepada diri dan agama kami. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang masih mempunyai kedua ibu dan ayah, Kau izinkanlah kami dapat berbuat baik dan berbakti kepada mereka. Perelokkan akhlak kami di hadapan mereka. Lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka. Anda ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka, izinkan segera kami mohon kemaafan. Ya Allah, Ya Allah, kami takut dengan akhlak yang buruk. Kau akan mengembalikan anak-anak yang derhaka kepada kami nantinya. Ya Allah, Ya Allah, pada kami telah kehilangan ibu dan ayah. Kami tak sempat berbakti dengan kebaikan di dunia kepada mereka, maka jangan menafikan hak akhirat kepada mereka daripada kami. Ya Allah, Kau jadikanlah doa-doa harian kami sampai kepada mereka. Jangan ada hari yang kami gugurkan nama mereka dalam kehidupan kami. Ya Allah, Ya Allah, Kau jadikan amal soleh yang kami lakukan walaupun sedikit, Ya Allah, sebagai penyambung wasilah kebaikan kepada kedua ibu dan ayah kami di sana. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, pada kami yang hadir hari ini, pada kami yang menonton hari ini yang sakit, Kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Ya Allah, Ya Allah, pada kami yang jahil, kurniakan kefahaman ilmu kepada kami. Pada kami yang masih ada gambar-gambar yang mendedahkan aurat, yang masih mendedahkan aurat, maka kurniakan taufik hidayah. Pimpinlah hati kami, Ya Allah, agar kami boleh buang gambar-gambar yang ada di media sosial yang mungkin memberikan perkara yang tidak baik kepada kami saat kami meninggal dunia kelak. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, Kau pemudahkanlah urusan orang yang diuji. Ya Allah, Ya Allah, kami diuji dengan episod yang berbeza-beza. Ya Allah, juzuk yang berbeza-beza dalam kehidupan kami. Ya Allah, ala kulli hal kami mengharapkan dambaan yang sama daripada ujian yang Kau datangkan kepada kami, menambah nilai iman yang akan memberikan kami ganjaran syurga-Mu. Ya Allah, Ya Allah, kadang-kadang kami tak kuat. Ya Allah, kadang-kadang kami menyalahkan takdir. Ya Allah, kadang-kadang kami menyalahkan banyak pihak di atas ujian yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, maka janganlah ada dalam kalangan kami yang hilang imannya disebabkan ujian yang Kau berikan. Ya Allah, janganlah ada daripada kalangan kami yang akan jauh daripada diri kami dengan-Mu. Ya Allah, dengan asbab ujian yang Kau berikan. Ya Allah,
Sepatutnya ujian mendekatkan kami denganmu ya Allah. Tetapi saat kami salah memilih jalan ya Allah, kami salah buat keputusan ya Allah, maka kau izinkanlah dapat kami kembalikan nilai kehidupan kami dekat denganmu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, pada orang yang sedang diuji kau cabutlah ujian tersebut, yang sedang berhutang kau cabutlah hutang dia ya Allah dengan diberikan luasan kemurahan rezekinya ya Allah. Ya Allah, kami khususkan doa pada pagi ini ya Allah pada pasangan ini ya Allah, yang kau sedang memberikan ujian kepada mereka ya Allah. Maka dengan ujian ini kau dekatkanlah hati mereka, saling kasih mengasihani ya Allah, dan semakin dekatnya diri mereka dengan Allah ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu ya Allah, pada yang sedang menuntun rakan-rakan, yang sedang menuntun juga yang sedang diuji, maka berilah ujian itu sebagai satu kedekatan taqarrub ila Allah yang mendambakan jadikan kami kan syurga kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman, hari ini kau himpunkan kami dalam majlis kebaikan dan kau pisahkan kami dengan kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Dan para penonton, dunia ini ada cagarannya, dan barangkali ketika saat masih mungkin masa tu dah tak tahulah hidup ke tidak, tapi Allah masih lagi beri peluang. Namun cagarannya Allah, mata yang Allah pinjamkan itu Allah ambil, tapi janji Allah syurga insya-Allah. Jadi masih semoga, kalaulah mungkin kita tidak, mungkin ada antara yang masih tak sempat nak santuni di dunia ini, tak lihat, semoga kita akan bertemu di syurga Allah insya-Allah. Dan para penonton, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Yaakob Yusra Muhammad Yusof, pengarah urusan Murtaza Dakwah Center. Ustaz, masya-Allah, sangat banyak usaha Ustaz. Terima kasih kita ucapkan kepada Nik Nazri Abidin, pengarah urusan NM Econ, iaitu suami kepada Puan Masyita. Masya-Allah, masya-Allah, semoga menjadi inspirasi kepada suami-suami di luar sana untuk kita terus menjaga amanah yang telah Allah berikan, dan walau apa jua yang berlaku. Dan kepada Puan Masyitah Muhammad Effendi, Ketua Pegawai Eksekutif NM Econ, semoga terus menjadi inspirasi, memberi manfaat kepada orang lain insya-Allah. Dan semoga apa yang Allah berikan ini moga dapat menjadi satu batu loncatan untuk kita bertemu di syurga Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Dan juga kepada kita semua, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan, ketenangan, dan juga yang paling penting sekali ialah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa jua yang telah Allah tetapkan kepada kita insya-Allah.